tak ada di dalam MPL. So sekarang ni bila dia ada dekat Team Lunatics, apa yang dia boleh bawa? Okey, sebenarnya kalau untuk Zakus pada angka sendirilah, apabila 2 musim tak bermain di high level punya kompetitif, kita boleh rumuskan yang performance dia bukan di tahap optimum. Okay, yang mana mungkin dia perlukan sedikit masa untuk berikan performance yang sama level seperti apa yang dia pernah bagi suatu ketika dulu. And then that's why ada Asia dekat situ, maybe untuk cover balik dari segi gameplay. Dan kita semua tahu Asia pun dia bawa kreativiti yang dia belajar daripada Ozoraveki semasa dia dengan Red Giant. So untuk Lunatics mungkin ada sedikit nafas baru dan kreativiti baru yang Asia boleh bawakan. Sekarang ni dengan Pakito sebagai first pick, kita nak tanya jugalah pada kita punya analis Syamilo. Ya. You punya pendapat Edif kita ban terus ambil Pakito. Ya, itu match up yang paling baik. Sekarang ni Edith sangat-sangat berkuasa untuk berhadapan dengan mana-mana bahagian EXP. Dan dengan pembuangan Edith, sememangnya jelas Pakito pilihan yang terbaik. Boleh letak dekat bahagian jungle, boleh letak dekat bahagian EXP. Tapi dengan tiadanya Edith, sememangnya Pakito ni sangat-sangat selesa untuk berada dekat bahagian EXP. Saya nak tanya kepada Mas Blood. Sebab tadi sebenarnya ada option daripada pasukan Lunatics nak keluarkan Pakito sebab nampak Edith dah keluar. Jadi adakah kalau dia keluarkan Pakito ada satu band yang berbaloi untuk pasukan Lunatics? Kemungkinan juga sebab sekarang ni trend apa yang saya nampak dalam high rank gameplays adalah dengan mengeluarkan Pakito, mereka akan bermain secara agresif. Jadi kalau pasukan Lunatics tak ada benda yang boleh counter seperti mana yang digunakan oleh pasukan Selangor Red Giants, iaitu Pakito ni bermain secara agresif dan mereka boleh kawal map dengan lebih awal. Kawasan jungle itu dikontrol oleh Selangor Red Giants, pasukan Lunatics mungkin dalam menghadapi pertukaran sedikit. Ya, dan sekarang kita juga boleh nampak kita punya fun fact. Buat masa sekarang ni 100% ban rate kepada Fanny, Angela dan juga ada seorang lagi, Kaja bukan. Kajau apa? Dia laju sangat hero tadi. Ada satu hero Link kot tak lupa. salah saya. Ha? Link kot tak salah saya. Tapi Link dah open dah sekarang. Dan buat masa sekarang Masih ada Penny pun open sebenarnya. ya, Fanny pun open kali ni. Dia okey, dengan So adanya fun fact tu kejap je lah hilang. Ya. Patutlah dia turun balik. Dia macam, Fun fact tu sebelum game ni. salah kot. Sebelum game ni. sebab Bukan masih ada salah lagi siapa. band yang belum lagi keluar. Nah, dia masih lagi belum habis full band lagi. Tapi Terrace lah satu pilihan yang baik. Bagi pendapat Uncle? Teris lah, kita tahu dia satu fighter tanky dan sustain yang apa orang kata susah untuk kita tumbangkan. Even though ada Pakito yang ada burst damage besar sekali pun susah sebenarnya nak tumbangkan dia. Especially bila Terizla guna dia punya second skill, dia immune kepada crowd control dan itu bagi kelebihan sebenarnya untuk dia kalau dia berhadapan dengan Pakito dekat ESP lane. Satu pick yang cukup baik lah pada Angka. Saya nak tanya satu benda untuk verification sebab saya rasa Terizla ni dia hybrid. Dia boleh engage, dia boleh counter engage. Adakah betul perkara tersebut dengan menggunakan penalty zone? Untuk saya yes, sebab dia boleh katakan dia universal. Kalau ada flicker and nampak peluang yang lagi bila Terizla tu tak ada orang perasan, yes, dia punya engage tu sangat-sangat bagus. Especially bila dalam keadaan tim sebelah ada hero tangkap. Nak cuba tangkap dah flicker ke depan dan sebagainya, penalty zone, pam, dia akan hentikan pergerakan tersebut. Masa sekarang ni, kalau dengan Grok, dengan Pakito, dia punya counter engage, dia cuma punish Pakito dan juga Grok. Farsa, so far, dia tak boleh ni. So, dia kena pilih. Sama ada nak punish melee hero ataupun nak punish backline hero. Cuba persoalan sekarang, adakah melihat match up di antara Pakito dan juga Tesla? Adakah ada kemungkinan untuk pasukan daripada Selangor Red Giant menukarkan Pakito ni ke role lane? Ya, sebenarnya itu adalah fleksibel. Dia boleh letak dekat bahagian jungle, tapi saya masih lagi rasakan yang EXP pun sebenarnya tak ada sebarang masalah untuk berhadapan dengan Terizla sebabkan clear wave yang lebih pantas, rotasi yang lebih laju dan kita nampak pada hari semalam bagaimana Iris gunakan Pakito bukan saja untuk masuk dekat bahagian teamfight tapi pressure laning yang sememangnya kita tahu susah untuk tangkap Pakito sebabkan dengan adanya quantum charge dan juga jab yang akan membiarkan dia dapatkan movement speed. Dan kalau dia pakai sprint sekali. Yap, kalau dia pakai sprint. Betul. Ada Hunter Strike. Alright, jadi carry telah pun dikeluar bersama-sama dengan hero seterusnya. Hero terakhir yang akan dikeluarkan. Mungkin mereka akan keluarkan hero yang akan bermain di bahagian mid lane untuk mengurangkan lagi potensi untuk pasukan Lunatics. Bercakap tentang mid lane, apakah hero masih lagi relevan untuk terletakkan? Dan lagi apabila kita tahu role apa Eve ada untuk lagi. pasukan Lunatics. Ya, Eve ada tapi Angka nak tengok mana? Eve, Fermis pun ada lagi. Okay, kalau Uncle lah, honestly memang Uncle lebih gemar tengok Valentina, tapi Valentina dah kita keluarkan kat sini. So untuk lawan dengan Farsa ni, kalau kita tengok masih lagi ada Kagura, ada kena ban dah. So antara hero yang boleh terus pergi ke backline. Saya rasa satu cadangan lah. Bukan cadangan lah. Saya masih nak tanya. Bali sesuai tak untuk digunakan? Valley kalau kita tengok dekat Team mana? sebab Dekat Grok. team Lunatics. So bila Grok guna power of nature macam tak ada effect pun. Jadi kalau Valley ke sini kurang Ya, sesuai lah. Farsa pada pun Uncle. sebenarnya counter yang baik pada Valley daripada jarak jauh sendiri sebenarnya. Jadi Valley tu agak sukar untuk survive. Tapi sekarang ni saya
Boom ambil balik. Mana Tak, itu mana tahu. Tapi, Mana lah tahu. tapi dengan adanya Grok, dengannya ada Farsa untuk pasukan Selangor Red Giant, Lunox. dan juga Fanny yang masih lagi terbuka, Ah. sebenarnya peluang tu ada untuk Mana lagi pasukan better? Sekarang ni ambil Fanny ataupun Link? Link okey, Fanny pun okey. Link Walaupun okey. ada Terizla, walaupun ada Martis. Bagi pendapat saya lah. Sebab kalau Link jatuh, Nah, tapi dia dah prepare dengan Franco. Jadi Saya tahu ni siapa pakai Franco. Takut saya. Okey. Takut. janganlah kenangkan situasi season Kenang balik lah. 10. Dah. Okey, Lap- 19 9. Ogos 2023. Hook time ni. Bukan masa depan. okey. Bukan masa silam. Nah. Janganlah cakap macam tu. Dia dah move on dah. Awak Betul, ingatkan betul. balik. Bukan, Tapi bila ada angka, kita kenang benda-benda yang lama. kita orang lama. Sebab macam kita ambil gambar pakai phone. Angka dulu kena lukis. Kau tengok dulu hitam putih. Ya, apa nak Ada macam orange buff, ada purple buff. Itulah gunanya angka kat sini untuk kita Faham. kenang balik masa-masa lalu. Alah. Tapi pemilihan Franco, adakah ini satu pilihan yang baik untuk ada surprise skills kat sini untuk pasukan daripada ni? Always on the way. Wow. Bagi event pun kita dah nampak jelas tau. Dia dah keluar kaca. Matilda. Jadi, Jap. okey. Mati damit. Betul dah mid. Okey. Cukup Tapi tu macam magic ni lah. damage. Saya akan tanya you guys punya opinion. Tapi bila nampak Super Skies pakai Fanny, I rasa Red Giant lah. Red Ya. Giant all the way. Satu lagi bagi pendapat saya sebenarnya kurang burst daripada pasukan tim Lunatics. Memangnya boleh kata damage begitu. yang besar terletak kepada Beatrix saja. Kalau Fanny shutdown Beatrix 2 kali pada awal game, ini situasi yang sukar untuk Unless Lunatics. mereka fokus ke early game. Ya, tapi ada Grok. Macam mana sekalipun perlawanan pertama hari ini sememangnya akan jadi sangat-sangat hype. Jadi kat sini saya dengan Uncle kita akan minta diri dulu. Yep. Lagi trio caster kita buat kerja dorang. Take it away. Terima kasih diucapkan kepada Lafian. Perlawanan pertama, kedua pasukan dah lengkapkan komposisi seperti yang dikatakan kita punya panelis dan juga host ekstra kita. Mereka mengatakan bagaimana pasukan daripada Red Giant mempunyai ekstra kekuatan Ya. untuk berhadapan dengan pasukan Lunatic seperti dikatakan oleh awak Syamilo, di mana diorang tak ada damage yang mencukupi untuk menang. Tapi adakah awak merasakan itu ada halangan terbesar untuk pasukan Lunatic? Mereka masih lagi ada winning condition, terutamanya daripada Franco dan juga setup yang boleh dikeluarkan oleh Terizla. Tapi sekarang ni untuk Terizla lakukan tangkapan, sebenarnya kebanyakan target daripada Selangor Red Giant semuanya boleh melarikan diri. Ya, itu masalahnya. Tapi apa pun kita akan mulakan perlawanan pada hari yang kedua. Perlawanan yang pertama di antara Selangor Giants menentang tim Lunatics. Jadi, apapun draft yang mereka bawakan, sebab kita dah cakap banyak kali yang mana tarikan dilakukan pada Super Skies tapi tak ada apa-apa yang terlalu bahaya untuk beliau sendiri. Aisyah Ohana sebenarnya terperangkap. Adakah flicker digunakan secara terpaksa untuk melarikan diri? Ya, satu flicker yang agak awal dan Isya Hona sebenarnya yang akan bermain sebagai Roma untuk pasukan Lunatic, di mana mereka akan main di bahagian biru, tapi di bahagian tengah sekarang ini nampaknya harassment yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giant berjaya untuk clearkan minion dengan lebih awal berbanding dengan pasukan Lunatic. Saya menyaksikan yang bahawa mid laner untuk tim Lunatic adalah diberikan tugasnya tersebut kepada Zarkus. Matilda dengan Quantum Charge, manakala Franco yang digunakan oleh Aisyah Ohana kat bahagian Roma sekarang ni. Teori untuk tim Lunatic saya masih belum nampak dekat sini, tapi daripada sudut pilihan hero untuk Selangor Red Giant sebenarnya memang mereka 100% boleh menang di game. Dua orang Roma pakai dua hero room. Ya, dia macam ada double support yang mungkin cuba ditunjukkan daripada pasukan Lunatic. Ya, tadi kan cuba dilakukan tapi ada 3 lawan dengan 2 dekat sini. Tapi tiada sebarang nampak macam ada kill lagi boleh berlaku. Tapi kalau kita lihat daripada sudut emblem tadi, saya nak huraikan sedikit. Tak ada burst magic damage pun yang difokuskan. Walaupun Zatus memakaikan hero yang dia roam kan. Jadi kat sini jadi satu persoalan. Adakah Lunatics berjaya untuk bertahan di fasa awal permainan ataupun tidak? Dan satu lagi benda yang menarik kat sini di mana bagi pendapat saya, Kian yang menggunakan Terizla Impure Rage, dan itu merupakan antara pilihan talent yang okey ataupun tidak, kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Kita akan saksikan kat mana keberkesanan tersebut disebabkan dia akan restore mana. Dan sebenarnya tahu Terizla penggunaan mana dia sangat-sangat banyak, tapi sekarang ni berkumpulnya mereka dekat bahagian turtle yang pertama. Ya, Gorgeous yang mencari mangsa akan terkena pada Yuna, namun kita lihat Zak! kepada Super Zak. Super Zak dalam bahaya, meletup Wow! dan first blood jatuh kepada Kian untuk tim Lunatic. Dan mereka berjaya bermain dengan cukup baik apabila mereka juga berjaya untuk dapatkan turtle yang pertama. Terus saja respon dengan berjaya untuk mendapatkan Super Zak untuk pastikan Super Zak tak boleh untuk keluar atau cuba untuk melakukan damage yang besar pada peringkat awal ni. Betul juga apa yang mereka lakukan. Kian dia tangkap pada benda yang penting dulu, iaitu high ground hero kepada pasukan daripada Lunatics. Tapi kan,
Kalau kita nampak kat sini, itu gerakan yang sememangnya telah pun dirancang kemas oleh pasukan tim Lunatics. Kita tahu bagaimana Terizla nak pergi ke bahagian backline sangat-sangat sukar. Perlu menggunakan flicker. Tapi dengan adanya Matilda, setup tu menjadi sangat-sangat mudah untuk Terizla tersebut. Tanpa menggunakan flicker, dia boleh pergi backline. Jadi dia boleh gunakan Circling Eagle tu Macam bawa Flicker. Franco untuk Bloody Hand. Wow, satu setup yang menarik sebenarnya yang dilakukan dah sekarang ni. Oh, destination yang sangat menarik dilakukan. Tusukan Yuna mendapatkan kill yang kedua bagi pasukan Lunatics. Sekarang ni kita dah nampak sikit lah apa vision mereka punya draft ni. Ya, sekarang ni early game boleh dikatakan pasukan nanti memang pegang 100% persekai super untuk dapatkan Shahana. Ya, ada Bloody Hand dapat digunakan, namun Circling Eagle tidak sampai masuk ke lantaran. Mungkin ini adalah berita yang buruk, tapi sekarang ni Zacius menjadi mangsa yang pertama. Mangsa yang kedua juga dikuburkan. Shahana telah memberikan kill yang kedua untuk Selangor Red Giant. Sekarang ni Syamilo nampak macam mereka dah boleh baca apa yang cuba dilakukan oleh pasukan nanti. Mereka akan cuba gunakan Circling Eagle tu seberapa banyak boleh untuk pergi ke arah belakang. Jadi pasukan Red Giant, adakah mereka just tunggu saja benda tu laku? Saya sebenarnya tak menjangkakan yang pasukan Selangor Red Giant akan bermain pasif macam ni. Tapi sekarang ni Yuna! Dia terlalu tarikan telah berjaya bersama Tak ada sekali. pilihan. Tak ada suara energi. Sekarang dia mendapatkan pembalasan kill. Pancake yang tengah dikejar oleh Circling Eagle di bahagian belakang pula Super Gorgeous berikan Dito. Adakah Dito berjaya untuk melarikan diri? Bloody Hand telah digunakan. Dan Super Gorgeous mengundurkan diri daripada keadaan tersebut untuk membahayakan diri sekali lagi memberikan kill kepada tim Lunatics. Macam masih lagi tak ada damage untuk dilakukan oleh pasukan Lunatic. Kalau mereka punya damage yang mencukupi, pastinya ada beberapa pemain daripada pasukan Selangor Red Giant berjaya dijatuhkan. Ketika turtle seterusnya telah muncul di bahagian bawah, masih lagi pasukan Lunatic cuba untuk melakukan harassment di bahagian pokok bawah milik pasukan Selangor Red Giant. Dia tak nak bagi Super Skies ni satu Advantage. keadaan advantage dan selisih. Sebab kalau Fanny ada advantage, memang dekat situ dia akan cuba menggila dengan penggunaan cable beliau. Ini Super Skies. Yes, Yuna berjaya untuk dapatkan turtle yang seterusnya sangat-sangat pantas apa yang dilakukan oleh pasukan Lunatic. Mereka cuba untuk menang game ni seawal yang boleh. Walaupun pasukan daripada Selangor Red Giant ada condition untuk menang pada early game. Teori yang kita boleh saksikan dekat sini untuk pasukan tim Lunatics adalah ini agak simple sebenarnya. Disebabkan sememangnya Fanny counter kepada hero high ground. Jadi kalau menggunakan Matilda, Fanny nak dapatkan mid lane agak sukar. Sekarang ni target Fanny hanya terletak kepada Dito. Tapi sekarang ni Dito dah ganggu dah Super Gorgeous. Kita lihat Federal Strike bagian top lane. Kita fokuskan terlebih dahulu Dito terpaksa untuk berundur. Namun Zacius sekarang terperangkap bersama Shahana. Tapi lihat bagaimana Super Red telah dijatuhkan. Walaupun kita cakap tak cukup damage. Siapa kata Yuna boleh dapatkan kill tersebut dengan mudah. Apa yang saya suka daripada pasukan Lunatic, bagaimana chemistry mereka untuk Nampak melakukan synchronize. setup. Nampak synchronize sekali. Mereka tahu apa mereka perlu lakukan. Bennett race yang cukup on point dengan adanya zaman pause. Kalau masuknya tadi Super Sky, saya sedia pun akan dikorbankan. Dan apa yang kita lihat sekarang ini, Yuna adalah dia pakai killing spree. Tambah kalau Decimation telah digunakan, ada kill. Super Skies kemungkinan akan terkorban. Sekarang mengikutinya adalah Deto. Tapi tak kesampaian peluru tersebut hingga ke jasad Super Skies untuk mendapatkan kill. Tapi sekarang ni Shahana seolah-olah dia dah faham Super Skies ada kat mana. 2 kali Shahana tarik Super Sky, tapi masa tu ada Bloody Hand. Nasib betul-betul tak menyediahi kepada Roma pasukan Lunatic. Sekarang ni 4 berbalas 3. Mereka menang dari segi kutipan gol. 2,000 memisahkan antara kedua pasukan. Mereka menang dari segi turret yang dimiliki oleh dari segi kill sebenarnya daripada kedua-dua pasukan untuk 6 minit yang pertama ni, Syamilo. Kita nampak bagaimana sekarang ni gerakan dari pasukan tim Lunatics. Mereka nak berikan tekanan kepada Super Skies. Kalau info retry digunakan oleh Fanny, ini akan memudahkan pasukan tim Lunatics sebenarnya untuk mendapatkan turtle yang terakhir. Kita lihat, saya menyangkakan yang Selangor Red Giant yang sebenarnya akan menguasai kawasan sungai. Sebenarnya tim Lunatics dah dapatkan 2 turtle secara berturut-turut. Ya, Pancake menghadapi masalah yang agak besar untuk menggunakan grok. Tapi sekarang ini Shahana telah diselamatkan dengan adanya Super Eagle dan dah saya main. Guiding Wind, maafkan saya. Tapi sekarang ini kita boleh lihat bagaimana Shahana dia sentiasa mencari orang yang terbang. 3 kali berturut-turut turtle. Betul sekali lagi didapatkan oleh pasukan Lunatics. 4 berbalas dengan 3 seperti mana yang dijangkakan di awal permainan. Kawasan River dikuasai oleh pasukan Lunatics. Ya, sekarang ni apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Red Giant, mereka kena bangkit, mereka kena cuba control game ni macam mana mereka plan sebelum mereka berjumpa dengan pasukan Lunatic. Dan sekarang mereka cuba sesuatu. Ini yang kita bincangkan sebentar tadi. Bloody Hand dan juga penalty zone. Combo yang sangat mematikan. Tapi sebenarnya sebentar tadi, ini sememangnya trade yang saya tak tahu berbala ataupun tidak. Turret Sebab mereka dapat turret. untuk jungler, sebab tak ada jungler. Jadi tim Lunatics boleh gerak bebas kat bahagian tengah ni kalau mereka mahu. Dan mereka sebenarnya boleh dapatkan juga turret kat bahagian bawah.
Ya, ini peluang yang cukup baik untuk pasukan Lunatic untuk cuba kontrol balik apa yang mereka terlepas di bahagian bawah sekarang ni. Satu lagi setup cuba dilakukan. Tapi sekarang 3 terakhir Zon ditolak. Untuk ditarik. White sekarang charge, baik. akan datang dengan White charge mengorbankan itu. Jadi lagi damage untuk pasukan dari Lunatic. Namun sekarang Yuna. Dapat. Yuna menggila. Yuna cuba menusuk. Sekarang Esha Skies. dicari oleh Super Skies. Jadi sebarang dah lihat. Tapi Super Gauger sekarang dicuba untuk mencari bekas pasukannya sendiri. Esha Ohana menjadi korban menyamakan kedudukan kill 6 berbalaskan 6. Ya, nampaknya pasukan daripada Selangor Lake Jaya mereka dah boleh kalkulate bagaimana damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan mereka untuk cuba memberikan sikit sebanyak tentangan terhadap pasukan Lunatic yang daripada tadi memberikan pressure demi pressure menyebabkan pasukan Selangor Lake Jaya agak sikit ketinggalan dari segi mendominasikan map ini. Sekarang ni kita boleh nampak yang Selangor Red Giant dah start untuk react dengan tindakan apa yang dikeluarkan oleh tim Lunatics. Cumanya sekarang ni daripada sudut damage, sememangnya target priority untuk pasukan Selangor Red Giant adalah Teto. Kalau White Charge tak terkena kepada marksman untuk tim Lunatics, gerakan daripada pasukan Selangor Red Giant mudah untuk dipatahkan. Sebab kan kena ingat, kalau kena ada White Charge sekalipun, kalau dia terlalu sangat di bahagian hadapan, dia ada Farsa. Tapi dengan adanya Mafdida, Guardian Wing akan menyelamatkan Deto sebenarnya. Ini akan membantu untuk pasukan tim Lunatics. Daripada Deto ada satu escape mechanism, dia ada 2 escape skill yang dia boleh gunakan. Ya, dan satu lagi perkara yang boleh Selangor Red Giant buat adalah paksa untuk Circling Eagle ni digunakan lebih awal. Ini menyebabkan pemain-pemain seperti Kian ataupun Ishawana tak boleh pergi ke arah belakang. Dan Super Zack dengan adanya Wing Surviving, dia kena utilize bagaimana penggunaan skill tersebut untuk melarikan diri ketika Dia terbang sekali. Macam berganas di Yuna ini bermain sekarang dia menghalau Super Skies keluar dari kawasan lot. Ini adalah satu berita yang agak tidak baik untuk Selangor Giants merebut lot ini. Saya nampak macam ada Aldos tadi bagaimana distribution yang cuba dilakukan terhadap Super Skies tadi, dan lot pertama telah muncul di bahagian atas. Nampaknya zoning cuba dilakukan oleh pasukan Lunatic. Mereka berada betul-betul berdekatan dengan lot pertama yang masih lagi tidak mempunyai sebarang pemilik, di mana sekarang ni kedua pasukan nampak seperti poking each other. Sekarang ni kita masih lagi belum nampak Super Red sebenarnya untuk boleh mengeluarkan damage, tapi once bila dia dah ada itemization yang dia perlukan, bagi pendapat saya, Haris yang digunakan oleh Super Red ini sukar untuk ditangkapkan, dan Esha Ohana perlu menjangkakan perkara ini. Jadi pilihan itu ada kerana dia dapat Super Gorgeous dulu. Sekarang jatuh cerah bawa keluar Yuna daripada kawasan tersebut. Sekarang Super Skies pula Skies! menerima damage yang besar. Dia ada satu benda yang meletup dekat badannya nanti, tapi nasib baik dia tidak dikorbankan. Dan Kian ke hadapan, cuba untuk menghalang seseorang daripada masuk merebut lot ini. Dia masih lagi ada jet penalti zone. Tapi di mana sekarang tiada seorang pemain daripada Selangor Giants mengawal kawasan tersebut dengan begitu rapi. Datang Super Skies pula mencari mangsa. Dan sudah dikorbankan terlebih dahulu. Seorang pemain penalti zone. Super Skies dapatkan lot tersebut dengan penggunaan retribution tepat pada waktunya. Satu cubaan yang baik cuba dilakukan oleh pasukan Lunatic. Mereka berjaya untuk kontrol di bahagian lot, tetapi Super Skies penggunaan Fanny Blau sangat-sangat mengagumkan, berjaya untuk mencuri lot tersebut, dan sekarang ini di bahagian atas Kian. Pula tak boleh nak melarikan diri, dia tak ada sisi melainkan penalti zone dia sahaja yang telah digunakan, dan tak boleh menghalang Super Skies daripada menggesek di celahan dinding. Ya, gerakan tersebut sangat-sangat berbahaya untuk tim Lunatics. Tapi gerakan daripada Super Sky sebentar tadi, dia bijak untuk baca gerakan tersebut. Dia keluar masuk dekat bahagian team fight di bahagian sungai tersebut dengan gerakan kabel yang bagi pendapat saya IQ sangat tinggi. Jadi kita akan saksikan dekat bahagian optimization di mana Fanny walaupun diberikan tekanan banyak kali, tapi masih lagi good lead terletak kepada jungler untuk pasukan Selangor Red Giant. Manakala tim Lunatics, kena ingat, mereka dapatkan 3 turtle, tapi seolah-olah mereka macam tak mampu untuk menggunakan sebaik yang mungkin gol daripada turtle tu. Tapi sekarang kita akan dapat saksikan hanya Dapat 300 saja yang memisahkan di antara kedua pasukan. Sekarang mereka berikan fokus di bahagian tengah. Kalau mereka berjaya dapatkan tarik ini, pastinya peluang daripada pasukan Selangor Red Giant semakin lama semakin bertambah, dengan bagaimana dominasi yang cuba ditunjukkan oleh pasukan daripada Selangor Red Giant ini menunjukkan bagaimana mereka memberikan pasukan Lunatic tak ada option untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Sis sebentar tadi, sebabkan sekarang ni Lunatics mereka terpaksa berundur. Makin lama makin ditekan oleh Selangor Giant. Awal permainan tadi mungkin kita boleh lihat bagaimana Lunatics menguasai kawasan river. Tapi tunggu item dah siap, Selangor Giant dah boleh keluarkan power spike yang banyak. Ya, sekarang ni pasukan Selangor Giant kalau mereka berjaya untuk dapatkan Zakus, pastilah peluang untuk mereka untuk dapatkan pemain-pemain daripada pasukan Lunatic lebih mudah, terutama daripada Deto yang sekarang ni masih lagi mati sebanyak 1 kali saja. Tapi dengan damage yang boleh dikeluarkan oleh pemain ini, pasukan daripada Selangor Giant mereka kena berhati-hati. Ya, sememangnya kena berhati-hati dengan Deto. Bila dia ada Wind of Nature dengan Hardcore, survivability yang ada dekat Battle ni memang sangat-sangat jauh tingginya. Pancake kalau tak terkena White Charge kepada Deto,
dah tak ada orang saya boleh cakap yang boleh jatuhkan Dato dengan sangat-sangat pantas melainkan Super Skies. Baca gerakan daripada Dato, pancing Wind of Nature dan kemudian dia masuk balik. Tapi sekarang ni untuk Team Lunatics, walaupun mereka kehilangan lot yang pertama tu, seolah-olah macam mereka pun bersedia untuk melakukan pertahanan. Dan kita nampak bagaimana dengan AI winning prediction. Buat masa sekarang ni 61% untuk Selangor Red Giant. Tapi lihat pada minit ke-8, mid game, Team Lunatics akan menguasai gerakan dan terpelangsukan Selangor Red Giant. Tragedi pada hari semalam adalah di mana kalau wipe out, momentum 100% akan terbalik. Ya, tapi sekarang apa yang cuba lakukan oleh pasukan Selangor Red Giant, mereka dah dapat 4 buah turret milik pasukan Lunatic. Jadi kalau mereka berjaya untuk tambahkan lagi banyak lagi turret milik pasukan Lunatic, pastinya mereka lagi senang untuk melakukan. Kalau tak ganking, mereka boleh melakukan speed pushing. Mars. Ya benar, sebab tapi kalau mereka nak lakukan ganking pun, kita ada bincang tadi Terizla keupayaan dia untuk counter engage balik. Jadi kalau semua all in pada masa yang sama, Team Lunatics boleh untuk survive dalam keadaan tersebut, mereka akan dapatkan kelebihan pula. Berbanding Super Skies yang sekarang ini masuk terlebih dahulu, kemungkinan dia akan ditangkap bertemu dengan Asia Ohana pula, yang mana kita dah tahu, dia dah tahu gameplay Super Skies ni macam mana. Sebenarnya dia nak paksa daripada Zakus untuk menggunakan skill girl, untuk menggunakan lebih banyak skill set yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Lunatic. Lagi-lagi dengan adanya lot yang seterusnya, ini merupakan 5 slot. Jadi kalau pasukan Selangor yang berjaya untuk dapatkan lot ini, peluang mereka untuk dapatkan kemenangan semakin lama semakin bertambah. Tadi kita tampak 61%, kemudian kalau mereka dapat lot ini kemudian 80%, memandangkan kita dah masuk ke minit yang ke-14, lebih banyak lagi item telah pun disiapkan oleh kesemua pemain yang akan bermain pada hari ini. Jadi ini peluang yang sangat-sangat terbaik untuk pasukan Selangor Red Giant. Pastikan lot ni menjadi milik mereka. Yap. Pancingan saja. Lot ni saya kurang pasti akan sebenarnya akan difokuskan 100% untuk pasukan Team Lunatics. Mereka tahu yang mereka dah hilang lot kali pertama. Kali ni mereka perlu berwaspada. Tembok yang daripada pancake tapi gagal untuk reset lot tu. Mereka kena buka ruang kepada Fanny. Dan Team Lunatics sekarang ya, awak mesti pelik kan? Kenapa mereka tak attack lot? Disebabkan mereka tunggu Fanny punya buff terlebih dahulu. Mereka nak pancing. Sekarang ni kalau mereka boleh paksa retreat, peluang kepada mereka untuk dapatkan lot sangat-sangat cerah. Tapi lihatlah, Dato dan juga Renko daripada Zakus. Cuba untuk dapatkan Gorgeous mungkin. Dan sekarang terang dikorbankan dengan adanya satu saja keadaan yang cukup mementingkan pasukan Lunatics untuk kurangkan lagi pemain daripada Selangor Giant. Super Skies juga terpaksa untuk berundur. Dia ingin mengambil orange buff tersebut, tetapi lihat ini adalah peluang yang keemasan untuk pasukan Lunatics dapatkan lot. Semalam banyak pelajaran yang tadi belajar oleh pasukan Lunatic. Kita keluarkan Pakito, tak ada option untuk pasukan Selangor Red Giant untuk melakukan flanking. Sekarang ni peluang terbaik untuk pasukan Lunatic kontrol balik lot di bahagian atas. Tapi pasukan Selangor Red Giant nampak masih lagi belum berputus asa. PD Extract terus saja dikeluarkan. Tapi dibatalkan dengan target satu saja Ayadu sekarang ini. Dan dia masih lagi sustain di bahagian belakang itu. Telah pun ditangkap. Adakah damage cukup untuk Lunatics? Satu lagi terkorban. Dan manakala Kian terpaksa untuk berundur. Asia Ohana masih lagi ada Yuna. Dan mana dengan tiadanya Dato agak sedikit sukar untuk pasukan Lunatics keluarkan damage yang besar. Decimation. Ataupun tidak, Yuna masih lagi ada dengan decimation beliau untuk keluarkan kill. Dan sekarang dibentangkan zaman pos. Kian dibenamkan 3 orang daripada tim Lunatics. Yang meninggalkan sekarang ni hanya Yuna dan juga Asia Ohana. Mampukah mereka untuk melakukan pertahanan dan dalam masa yang sama cuba untuk memberikan pressure kepada pasukan Selangor Red Giant. Kita dah masuk ke fasa late game sekarang ni, Syamil. Adakah ini peluang terbaik untuk pasukan Selangor Red Giant habiskan game ini? Ya, dengan adanya Haris, sememangnya ini adalah waktu yang paling tepat untuk dia bersinar. Manakala untuk Team Lunatics seperti kita bincangkan tadi, tak ada Dato, tak ada damage dan tak ada team fight yang boleh dimenangi oleh pasukan Team Lunatics. Jadi sekarang ni mereka perlu lebih berwaspada. Kita nampak bagaimana Super Skies dengan insting kill yang dia ada sebagai seorang jungler. Tepat sasaran dia. Dato perlu lebih berhati-hati, tapi Pancake akan dicari. Oh, sekarang ni Pancake telah pun menerima banyak damage, tapi dia terperangkap. Itu adalah satu umpanan yang dibuat. Yuna dah tak ada. Tiada retribution untuk tim Lunatics. Dan sekarang ini 90% peluang untuk Selangor Giants mengambil lot ini tanpa gangguan yang besar daripada tim Lunatics. Saya tak pasti berapa kali lot tadi kena reset. Dia masuk keluar Dia pening. Tak ada lagi orang nak dapatkan. Tapi dengan ketiadaan Yuna, dengan ketiadaan Zakus yang mampu untuk keluarkan pemain-pemain sekiranya terkena di dalam serangan ini, peluang yang sangat-sangat ditunggu oleh pasukan Selangor Red Giant untuk dapatkan lot ni tanpa sebarang gangguan yang cuba dilakukan oleh pasukan Lunatic yang sekarang ini terpaksa bermain secara bertahan, menunggu saja serangan yang bakal dikeluarkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Tiada high ground untuk Team Lunatics kecuali Beatrix, yang dimana dengan adanya Bandit Rage, dengan adanya Nibiru's Patient, tapi kalau terlalu banyak sangat minion, kalau terlalu inilah lot yang boleh dikatakan agak bahaya sebenarnya untuk mereka lakukan pertahanan. Dengan Beatrix
full itemization dah disiapkan. Gorgeous, mengejutkan di mana memfokuskan kepada 3 item damage. Manakala satu diberikan kepada item pertahanan di mana Brute Force Breastplate telah pun disiapkan. Sekarang ni dia all in damage. Kalau siapa yang kena tangkap, itu akan jadi instant kill. Saya nak tengok apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Lunatic. Setup daripada penalty zone, setup daripada Circling Eagle untuk tangkap. Apa yang perlu mereka tangkap? Kalau mereka nak menang, mereka kena tangkap Super Zap terlebih dahulu. First kali untuk Team Lunatic, elak white charge. Itu paling penting. Kalau semua kena white charge, Habis. Farsa confirm follow up. Jadi untuk Selangor Red Giant, mereka ada win condition yang jauh lebih besar daripada dengan Team Lunatics yang perlukan pertahanan. Conceal telah dilakukan di bahagian bawah sekarang ini, Mas. Tapi kita lihat bagaimana dia nak tarik terlebih dahulu. Objektif akan dimusnahkan oleh pasukan Selangor Red Giants. Terlebih dahulu untuk memberikan ruang kepada Mega Minions di bahagian top lane dan bawah. Sekarang mereka ada peluang dan back terlebih dahulu. Tidak terlalu terburu-buru untuk menghabiskan game. Ya, mereka main dengan cukup baik untuk pastikan mereka dapatkan apa yang penting seperti inhibitor tarik tapi PD Extract tu saja lepaskan Sky. Satu ultimate yang telah dikeluarkan cutthroat pada Deto. Masih lagi belum cukup untuk mengobatkan beliau. Namun sekarang Pancake telah dikenakan pelarian tapi belum lagi untuk dikorbankan. Tembakan daripada jarak jauh Super Zack pun hidup. Tiada siapa yang terkorban walaupun banyak nyawa yang cukup lasik. Tapi tadi Syamilo damage daripada Super Gorgeous terhadap Isha Ohana. Bukan tu saja sebenarnya, dia stopkan Bloody Hunt. Dia bantu rakan dia sebentar tadi. Sebenarnya Pancake telah pun terperangkap dekat bahagian turret tau. Kalau lama lagi efek tu, damage daripada turret kepada Pancake sebenarnya cukup kalau nak korbankan dia, nak jatuhkan dia. Tapi tim Lunatic sebentar tadi, gerakan tersebut diberhentikan dengan adanya knockout strike. Cancel effect daripada Bloody Hunt dan terus saja. Apa yang menarik minat saya sebentar tadi adalah di mana Super Zack, dia punya Fire Strike, dia buka, kena kepada Deito. Kat belakang tu, Sky dah standby. Kabel dia tepat, dia pancing Wind of Nature, dia pancing Flicker. Jadi kalau mereka nak mulakan Lord seterusnya, jadi ini info yang baik disebabkan Flicker untuk Deito masih lagi cooldown. Yes, ini peluang yang terbaik. Ini satu informasi yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh pasukan Selangor Red Giant. Sebab apabila damage gila utama pasukan Lunatic sekarang ni mempunyai disadvantage dari segi untuk melarikan diri, kena mengharapkan bantuan daripada Zakus. Ya, dia kena ada Circling Eagle. Dia kena Circling Eagle ataupun Guiding Wing untuk keluarkan daripada serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giant. Ya, saya betul. Ya, Guiding Wing. Sekarang ni apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giant? Sekarang ni mereka berkumpul di bahagian bawah sekarang ni, Mas. Ya, sebabkan mereka umpan dengan adanya Super Gorgeous di bahagian bawah. Kemungkinan perkara yang sama yang berlaku tadi, Isha Ohana bersama dengan Dito cuba untuk tangkap. Jadi kat sini mereka buat preparation. Kalau ada penangkapan berlaku, mereka boleh bagi backup. Dekat situ dia boleh counter balik apa yang dilakukan oleh Team Lunatics. Jarak sekarang ini mereka cuba untuk dapatkan purple ball terlebih dahulu. Tarikan yang cuba dilakukan oleh Isha Ohana tidak mengenai sasaran. Mungkin cuba untuk securekan purple ball tersebut tapi agak sedikit terlambat. Ada cubaan yang lagi baik lakukan oleh pasukan Selangor Red Giant. One shot! Pancing saja untuk berada dalam kawasan tersebut. Sekarang Isha Ohana pecah mortality flicker saja. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi untuk melarikan diri. Walaupun penggunaan flicker tersebut telah dikeluarkan. Dan sekarang tiada sebarang setup yang dilakukan daripada Bloody Hunt. Peluang yang besar untuk Selangor Giants mendapatkan lot. Saya kurang pasti kenapa untuk pasukan Team Lunatics cuba bergerak dekat bahagian tersebut kerana dua pemain daripada pasukan Team Lunatics berada dekat bahagian Lord. Tiga cuba untuk membantu reset dekat bahagian buff. Tapi kena ingat, bila White Charge masih lagi ada, Sky sebenarnya tunjuk muka dekat situ. Bukanlah waktu, ruang yang baik untuk Team Lunatics beredar-redar, berlegar-legar dekat kawasan tersebut. Sememangnya ini akan menjadi plot yang percuma untuk Selangor Red Giant. Pertahanan seterusnya perlu dilakukan oleh Team Lunatics. Lot yang jauh lebih kebal. Minion wave yang lebih sukar untuk mereka kawal. Ya, lagi-lagi dengan ketiadaan langsung inhibitor turret milik pasukan Lunatic. Ada satu je kan? Tinggal satu lagi di bahagian atas, di bahagian tengah untuk menjadi benteng terakhir sebelum pasukan daripada Selangor Red Giant untuk terus saja pergi ke bahagian Crystal. Mungkin ada sedikit miscommunication di antara pemain daripada pasukan Lunatic di mana mereka tak tahu nak bagi fokus sama ada dekat bahagian Lord ataupun cuba untuk securekan purple buff tersebut. Tetapi Lord telah muncul di bahagian atas. Pemain-pemain daripada pasukan Selangor yang semua ada ultimate. Mereka boleh melakukan setup, mereka boleh melakukan flanking. Ini perkara yang nampak sangat-sangat menggerunkan buat pasukan Lunatics. Betul. Jadi masa yang sama kita boleh lihat bagaimana Pancake bersedia untuk menggunakan flicker bersama dengan Wild Charge. Dan apa yang paling bahaya sekarang adalah Deto yang tidak boleh untuk buat apa-apa kalau dia kena pressure macam ni. Melainkan ada kawan-kawan dia yang boleh set upkan untuk dia. Lot telah masuk dalam perkarangan untuk pasukan Team Lunatic yang telah menerima damage yang besar. Datang Super Sekas pula untuk mengasah. Namun sekarang ini Super Sekas telah pecah mortality. Dia buat kesilapan. Adakah berjaya untuk melakukan game? Namun Super Sekas telah boleh dikorbankan. Satu orang pasukan Selangor Giants
telah pun dikorbankan dan berjaya untuk pasukan Lunatics melakukan pertahanan. Apa kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giants sebentar tadi, Jamilu? Sayang sekali, sebenarnya gerakan tu sangat-sangat baik. Wajah daripada pancake kemas. Feather extract daripada Super Zack juga kena kepada sasaran. Tapi Super Sky diperangkat. Tapi sekarang ni Syahwana terpaksa menggunakan Fika. Sekali lagi dia berada dalam keadaan yang terlalu hadapan. Sebab Fosil. itu dia mudah untuk ditangkap. Namun sekarang tiada sebarang orang boleh ditangkap dengan Iron Hook beliau. Tapi Lunatics sekarang makin berani. Dia push ke hadapan untuk dapatkan objektif. Berdasarkan AI winning prediction tadi sebenarnya ada sedikit dalam 20 ataupun 30% kemenangan untuk tim Lunatics. Ini disebabkan seperti yang kita nampak sebentar tadi. Ada chance untuk mereka lakukan kesilapan tapi Yuna masih lagi mampu untuk melarikan diri. Super Skies masih lagi belum ada. Mereka cuba untuk dapatkan bubble buff. Mereka cuba untuk mencuri tapi dihalang kemas oleh pasukan Selangor Red Giants. Ya, lagi apabila minion telah pun memberikan sedikit sebanyak push di bahagian atas menyebabkan ada banyak pemain daripada pasukan Lunatics terpaksa pulang untuk clearkan minion kerana itu lagi penting untuk boleh ada satu. Secara jujurnya saya menyatakan itu adalah lot last. Saya pun merasakan Tapi bagaimana kesabaran juga daripada Deto yang tidak terburu-buru untuk menggunakan flicker sebentar tadi. Dia hanya dash dan kemudian tukar weapon daripada bomb, daripada Bennett terus menjadi Nibiru. Dan kita nampak yang bagaimana Super Skies tak boleh nak survive dan dia dah tak ada immortality sebentar tadi. Jadi gerakan yang boleh dikeluarkan, saya percaya yang dia akan lebih berhati-hati sedikit lepas ni. Kemungkinan. Sebab tadi pun Super Skies bermain dalam kawasan Dalam untuk pistol. recall. Jadi kat situ dia dah main dalam kawasan. Sebenarnya kalau dia jatuhkan Deto, itu trade yang baik. Sebabkan dia terkorban dan mereka dah tak ada high ground. Dan mereka boleh lakukan push ini sebab super red masih lagi adalah damage dealer utama sekarang ni. Dia adalah post one. Ya. Ataupun daripada pasukan Lunatics mereka boleh gunakan itu sebagai umpan untuk mereka set up pergi ke arah belakang. Agak berisiko. Agak beresiko. Ya, Mereka tak cukup damage. Dan sekarang ni memang sama ada Bennett Rage ataupun Nibiru Station yang menjadi kunci utama pasukan Lunatics untuk keluarkan damage. Dan bersama-sama dengan Yuna, tapi dia pun fokus hanya satu saja item damage iaitu Hunter Strike. Masih lagi tidak mencukupi untuk pasukan Lunatics yang sekarang ini telah pun memulakan kepada Lord di bahagian atas. Ini merupakan Lord yang keempat. Sudah ada pening, dia pening. Lord dah pening, Lord dah pening. Kiri kanan kiri. Dan terus diresetkan semula. Tapi ini problem juga untuk pasukan Lunatics sebab dengan adanya Grot, Guardian Barrier tersebut mudah untuk reset balik Lord tu. Itu jadi masalah juga untuk pasukan Lunatics cuba memancing Selangor Red Giant daripada komit 100% pada Lord ini. Ya, lalu nanti pun memaksa untuk Super Sky tunjuk muka sama ada berada dekat bahagian Lord ataupun cuba untuk melakukan split pushing kerana satu lagi option yang bahaya untuk pasukan Lunatics sekiranya mereka diserang daripada pintu belakang. Betul. Dengan adanya Super Gorgeous yang menggunakan Pakito, sebenarnya game style yang sering kali diadakan, tapi pancake kali ini tembok yang lebih kemas. Lord ini akan di-reset semula tapi info telah pun diketahui, conceal telah pun diaktifkan. Dia nak ke mana? Kemungkinan dia nampak Deto di bahagian bawah, namun Pancake sekarang mengubah posisi ke semua pasukan Selangor Red Giants untuk membuatkan surprise kepada tim Lunatics. Yang mana sekarang ni Deto disedari saya rasa di mana pasukan Selangor Red Giants menunggu peluang untuk melakukan kesilapan daripada pasukan Lunatics sendiri. Ya, 50-50 sebenarnya sekarang ni pasukan Red Giants. Yang baik, Zakus! Zakus setelah masuk kelas smart tersebut ingin membuka ruang, tetapi Zakus sekarang selamat. Mungkin Kian dekat ditarik. Gaji dan itulah dia, disengage. Inilah apa yang saya katakan, penalty zone boleh digunakan untuk melengahkan masa Selangor Red Giants daripada dapatkan kill. Jadual penerbangan yang tepat pada waktunya sebentar tadi daripada Zakus. Ya, walaupun dia hampir-hampir boleh dikorbankan, tetapi dengan ada keupayaan untuk melarikan diri, dia bawa juga kawan dia untuk keluar daripada serangan hendak yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giants. Sebenarnya Selangor Red Giants, kalau mereka nak menang game ni, mereka kena dapatkan Lord ni. Mereka tak boleh paksa untuk pasukan Lunatics yang melakukan Lord kerana sekarang ni Lunatics macam mempunyai pertahanan yang baik. Ya, betul. Tengok belakang, Kian ada dekat situ, dia berhadapan dengan Super Zack. Walaupun sekarang ini keadaan untuk tim Lunatics menarik Lord, akan tetapi satu kesilapan saja boleh membawa padah. Yang sekarang ini telah pun jumpa dengan Kian. Kian berlari pergi. Masih lagi ada vitality. Syahwana cuba untuk membantu. Kian masih lagi ada nyawanya. Namun vitality telah pun dipecahkan. Dito telah dijumpai. Victor dia pakai. Super Gorgeous ditarik oleh Zato sekarang ini. Dan mana Kian telah pun dikorbankan. Super Gorgeous pun menjumpai perkara yang sama. Dan Super Gorgeous ditikam oleh decimation tersebut. Super Gorgeous sekali lagi. dikorbankan 2 berbalas dengan 1 untuk tim Lunatics berjumpa dengan Selangor Red Giants. Ya, sekarang dengan adanya minion pasukan daripada Selangor Red Giants boleh habiskan game ini. Tapi persoalannya kepada pasukan Lunatics, mampukah mereka lakukan pertahanan? Dito sekarang ke hadapan, kemungkinan dalam keadaan yang Pancake! bahaya. Dito ada vitality lagi. Namun Pancake 3 orang cuba untuk mengumpul. Okey, endgame. Dito telah pun dikorbankan. Ketinggalan hanyalah Yuna. Mampukah dia untuk melakukan pertahanan bersama dengan tak boleh. daripada Selangor Red Giants.
Dan di botol ini terpecah. Tiada lagi peluang untuk pasukan Lunatics mendapatkan kemenangan dalam game ini. Kesemuanya telah pun dikorbankan dan Selangor Giants berjaya dengan kemenangan yang pertama. Hampir 30 minit masa diperlukan untuk pasukan Selangor Giants untuk tamatkan game ini dengan berjaya mendapatkan wipe out terhadap pasukan Lunatics dan sekaligus mereka berjaya mendapatkan poin pertama untuk series yang pertama ni. Tahniah diucapkan kepada pasukan Selangor Giants. Secara jujurnya, poin yang bukan mudah untuk dapatkan. Tapi tim Lunatics menunjukkan yang bahawa walaupun ini adalah line up secara mengejut, tetapi gerakan mereka perlu diwaspadai oleh mana-mana pasukan lepas ini. Yap, sebenarnya saya menjangkakan pasukan Selangor Giants boleh untuk dominate game ini dengan lebih mudah dengan pemilihan hero yang boleh dikatakan hero comfort untuk pasukan Selangor Giants, tetapi pasukan Lunatics dengan kemasukan Matilda double support saya boleh katakan bersama-sama dengan Franco di bahagian tengah menyukarkan lagi tugas main pada pasukan Selangor, baik untuk lakukan serangan, baik untuk lakukan pertahanan. Tapi kita boleh nampak macam mana keadaan pasukan Lunatics walaupun draft yang boleh dipersoalkan, tapi daripada awal permainan cukup baik untuk mereka execute benda tu, kawal kawasan river dengan baik. Bagi pendapat saya sebenarnya draft yang pelik itu sebenarnya hampir membuahkan hasil. Betul. Dan bukannya draft yang tak baik Dia sebenarnya membuahkan hasil. Ya, teori dia sebenarnya for now menjadilah. Ya. Cumanya kesilapan beberapa pemain offside sikit, decision making, positioning, itu yang perlu dipersoalkan. Ya, ada banyak Ajak sebenarnya. saya masuk ke? Saya sebenarnya nak ajak awak masuk. Ajaklah masuk. Saya tak tahu queue. Aku dekat tepi Okey, ni. bagi pendapat awak Rafael dan juga Uncle melihat game tadi dengan begitu kusyuk sekali. Apa yang korang boleh kupaskan? Jangan bagi Sky Fanny. Jangan bagi dia Fanny. Memang macam tu cerita dia. Macam tu. Uncle macam mana? Pada Uncle a bit unbalanced draft lah, especially on Lunatics punya side. Diorang ada satu je damage carrier, yang lain semua build tank. So bila dekat late game, siapa yang nak keluarkan that damage untuk dapatkan lot, untuk dapatkan objektif, untuk dapatkan kill? Semuanya terpaksa berharapkan pada satu hero saja. Awak tu guess. Yelah. Saya host. Yelah. Yang saya tanya soalan. Okey, Maaf. soalan saya dekat sini. Okey, sebab kalau kita tengok composition daripada Team Lunatics, protect the king. Protect the king. Yang lain semua bagi peel untuk Deto. Tapi kalau kita tengok line up daripada Team Selangor Red Giant, diorang semua boleh masuk. So, dekat sini, pada pendapat saya lah, it is a skill matchup. If you can protect the king, you menang. Kalau tak boleh, dia macam mana? And inilah kita punya MVP, Super Red. Walaupun Dia- saya sebenarnya nak bagi kat pancake lah. Dia tak sebenarnya Super Red dia balancekan early game, dia tak mati sangat, dia cari farming dekat late game. Dia orang yang tepat untuk keluarkan damage. Ya, macam mana sekalipun, sekarang ni marilah kita dengar kita punya mic check. Dia Franco. Resa nak tengah kan? Dia okay lang. Resta. Fight. Noterista. Terista atas. Go. Careful. Oh, Franco walk me. Go. Franco no flicker. Follow the leader. Let's go. Great and goes round and round. Round and round. Alright, sekarang marilah kita berbual balik masa kita punya MVP Super Red 714. Again, Uncle punya opinion dengan Super Red punya Harid. Pada Uncle memang Saya rasa biasa je. pada Uncle agak luar biasa sebab kalau kita tengok dia ada beberapa kali nak kena gang, tapi dia tahu position, dia tahu mapping macam mana, so dia dapat jaga diri dia dengan baik. And then masa late game dia betul-betul menjinak dengan zaman force tepat pada masanya. And then dia punya chrono dash memang even yang Terizla yang keras pun tak boleh nak tahan lah. So what's the point bawa 4 tank sekali pun? Tapi bila berbual pasal keras, saya rasa ini juga yang penting kita kena bring up dia punya setup. Dia bawa tenacity sekali dekat dalam game ni. Ya. Jadi dia mati sekali je. Dia mati sekali je dengan tenacity, tapi dengan bantuan daripada Stadium Side itu sebenarnya itemization yang baru untuk menggantikan Community Reaper sememangnya sangat-sangat bantu untuk penggunaan Haris tersebut. Dengan adanya Bloody Wing, sememangnya mereka akan menjadi sangat-sangat kebal dekat sini. Sebabkan Sid tak nak bertanya soalan, saya akan terus masuk ke dalam. Tak, saya sebenarnya nak tanya soalan. Adakah okay. menyebabkan kenapa pasukan Lunatics terlampau fokus kepada Super Zack pada fasa early game? Mereka sampai macam tidak memberikan fokus yang lebih banyak kepada Super Red. Tak, sebenarnya bagi pendapat saya kan, fokus mereka tu dah betul. Mereka cari Super Zack, mereka cari Fanny. Awal-awal dah okey. Tapi lepas tu mereka dah sedar,
kita ada satu sahaja stun untuk guna sekarang ni daripada Bloody Hunt. Nak guna dekat siapa? Nak pergi gang dekat Gorgeous yang di mana dengan adanya Quantum Charge, dengan adanya Rapid Boost, Brute Force Breastplate, Hunter Strike dan segala maximum speed yang dia boleh dapatkan agak susah. Jadi kita nampak yang Franco decide untuk dapatkan Super Gorgeous sekali sahaja. Tapi lepas tu kita nampak yang mereka dah berbolak-balik. Okey, tak nak Gorgeous dah. Nak ambil Haris ke? Nak ambil Fanny? Dua tu saja. Tapi bila dah guna Fanny, Haris free hit. Bila dah dapat Haris, Fanny akan pergi kat Neto. So sekarang ni dalam tersepit. Ya. Dia dah macam mengintai daripada tirai kamar. Kenapa intai tirai kamar? Tapi bagi pendapat awak, adakah dengan corak yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant, terutamanya bagaimana gameplay yang ditunjukkan oleh Pancake untuk pastikan pasukan daripada Lunatic mereka kena berjaga-jaga. Kalau ada wild charge baru mereka boleh masuk. Jadi mereka terpaksa menunggu saja apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giant, terutamanya daripada Pancake. Bagi pendapat saya untuk pasukan daripada Selangor Red Giants, mereka ada multiple way untuk mereka masuk. Dan juga ada kebolehan untuk hero ini pecah masuk defend front line daripada tim Lunatic sendiri untuk mereka protect the king. Jadi dekat sini Selangor Red Giants ada kelebihan di fasa mid game dan late game. Disebabkan pada awalnya mereka berdisiplin untuk hold tim Lunatics untuk tidak berikan banyak kill kepada mereka dan mereka dapatkan kelebihan apabila masuk ke bahagian mid game. Saya punya soalan dekat sini sangat senang je sebenarnya. Dekat dalam line-up ni, siapa mid yang sebenar? Betul ke main double roam? Sekarang kita akan pergi dekat kita punya post game stats. Kita kena tengok dari segi damage. Is it still okay or not? Ya, kalau kita tengok bagaimana damage yang boleh dikeluarkan, kita tahu damage yang terbesar sememangnya akan tak kepada Haris. Burst damage daripada basic attack, Chrono Dash sememangnya sangat mengerikan. Starlight Sight, Concentrated Energy, dengan adanya Holy Crystal sememangnya itu akan memberikan damage yang sangat besar. Rishka terkejut sebenarnya kan dia berikan kepada dia tu yang sememangnya semua farming diberikan kepada beliau. Ya, betul. Dan kali sini kita dapat tengok yang mana sandbag damage taken daripada Yuna, dia Martis tank, so tak hairan lah sebab dia sentiasa berada di bahagian depan. And the Forgotten One, 11 assist diberikan kepada Pancake yang mana kita dapat lihat dia punya placing setiap kali berlakunya team fight memang betul-betul memudahkan ahli pasukan yang lain untuk mendapatkan kill. Jadi adakah kita menjagakan pasukan Lunatics akan menggunakan strategi yang sama untuk game yang kedua? Nampak membuahkan hasil tapi mungkin kalau mereka boleh polish sikit, hasil dia lagi berbuah. Sebenarnya saya rasa daripada segi dia punya idea tu ada, cuma bandnya kena tepat. Sebab kalau ada cara untuk sesiapa pergi ke arah belakang, akan jadi sangat susah. Sebab even kita nampak Super Sky sekalipun, dia dah tak kisah dah, dia mati pun mati dah. Kalau apa, Deto 1 HP pun dah kira dia dah buat kerja dia. Betul, logik. At least Deto dah tak ada dekat dalam fight. Lepas tu kita nampak berapa kali. Bila Deto dah tak ada dalam fight, even Super Red, dia boleh buat apa-apa yang dia nak. Dia tak payah takut. Zaman Force tak ada lah, tak apa. Pakai basic attack je. Basic attack, tunggu skill ada, baru dia ke depan, baru dia lawan balik. Sebab tak ada orang boleh bunuh dia. Jadi sekarang ni untuk Angga sendiri sebagai kita punya tetamu lah. Kita kena menyantuni tetamu. Kalau tetamu datang 3 hari sebenarnya kita kena layan dia. Tapi sebab Angga 1 hari je kat sini kan. Tapi Bukan satu hari, satu match je. Untuk Tapi kita kena bagikan penghormatan. Jadi untuk melihat sekarang ni heat map, bagaimana pergerakan dilakukan oleh Super Sky dan juga Yuna, match up Assassin dan juga Fighter, biasanya orang cakap Fighter akan menang. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh kedua pasukan, apakah menyebabkan Martis ni susah untuk dapatkan kekuatan sebenar dia? Okey, pada Angga, Martis ni kalau dia rotate seorang-seorang kurang berkesan sebenarnya. Berdua Even lebih baik lah. Ya? Berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Macam mana pun berdua tetap lebih baik. Ya, Okay? Yang mana kita semua tengok. Kalau kita nak comparekan dia dengan Fanny, sangat berbeza. Fanny, dia punya mobility sangat tinggi. Walaupun dia seorang-seorang, dia boleh join team fight anytime. Tapi kalau Martis ni, dia pergi defend lane ataupun pergi split push seorang-seorang, dia nak tolong waktu team fight sangat lambat. So itu yang menyebabkan dia agak kurang efektif dari segi team fight untuk match yang pertama tadi. Setuju tak kalau saya boleh katakan kat sini sebenarnya Yuna juga dalam game ni sebenarnya bermain dengan sangat-sangat baik. Yap, betul. Yang tu aku setuju. Ya. Walaupun bukanlah dia main damage killer tapi dia masih lagi menyumbang damage. Dan kita boleh nampak Saya rasa macam damage is not everything. Control tu lebih bagus. Sebab kalau kita tengok heat map ni sekalipun, tengok beberapa kali dia cuba untuk masuk dekat area Red Giant dan saya rasa daripada segi damage, dia punya damage juga sebenarnya not bad. It's okay. Tapi yang penting adalah dia punya control. Macam mana dia pastikan yang map ni jangan bagi Red Giant menang. Sebab dekat dalam game ni, kita akan tengok highlight. Saya rasa berdasarkan performance Red Giants, ramai orang expect ini akan easy 2-0. Betul. Tapi game satu dah tengok. Lunatics pun boleh menang.
Jadi kan dalam game ni saya rasa kalau awak Red Giant punya fan, tadi tengok pun rasa seram. Macam alamak. Bukan 100% menang ni. Dia menang tapi dalam keadaan yang tak selesa. Yes. Disebabkan bagaimana Team Lunatics, bagi pendapat saya sendirilah, dengan adanya multi dia dekat mid lane tu sedikit macam merosakkan strategi Ya, pasukan strategi Selangor lah. Red Giant pada awal game. Tapi lepas mereka dah adapt dan mereka dah cari plan baru di mana sebelum ni mereka pakai Fanny cari hero-hero high ground. Maybe bila adanya Matilda macam siapa sebenarnya Fanny nak cari? Tapi bila mereka sedar yang alright, Dato the only damage dealer untuk pasukan Team Lunatics dan mereka terus target priority. Saya rasa macam ni je yang saya nak cakap. Kalau dalam game ni, Super Skies pakai Fredrin, saya rasa Lunatics menang. Betul? Saya setuju. Kalau dia tak pakai assassin yang terus boleh pergi belakang, memang confirm. Saya rasa Lunatics boleh menang dalam game tu. Sebab Yes. everything else was okay. Cuma diorang punya main win condition, Dato, asyik HP Terkacau. rendah. Tapi- bukan salah dia. Dia bukan salah dia. Bukan salah dia. Sebab dia kena ada someone yang jaga dia. Tapi saya nak tanya kepada Mas. Ya. Adakah sebenarnya pasukan Lunatic dah ready untuk pasukan Selangor Red Giant guna Fanny? Sebab mereka tahu bagaimana Super Skies antara penggunaan assassin yang baik. Ya. Dia tahu dia boleh menggunakan Fanny dengan cukup baik. Jadi adakah pasukan Lunatic memang membuka ruang untuk pasukan Selangor Red Giant dan nampaknya macam dah menghukum